Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa as-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Jadi hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kira kuliah yang pertama lepas raya tuan-tuan. Lepas raya. Saya tengok jadual, saya mai tuan-tuan. Kalau tak ada saya balik ya. Macam itulah tuan-tuan. Baik, jadi macam biasalah, banyak saya datang sebab banyak tempat dah mula dah tuan-tuan. Jadi saya pun datanglah tuan-tuan. Tapi saya tengok tuan-tuan punya masjid ni memang antara masjid yang pada dulu yang paling aktif lah, yang saya tengok lah. Paling banyak kuliah dan banyaklah jemaah dia. Ni saya tengok kurang sikit, mungkin raya lagi kot tu. Raya lagi tuan-tuan. Mana-mana tempat saya pergi tuan-tuan macam tu lah, dia ada kurang lah sikit tuan-tuan. Masih beraya tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, sebelum kita pergi kita punya kitab Rahiqul Makhtum, sirah, masih lagi dalam bab perang Badar. Sedikit saya nak ambil masa berkenaan dengan Ramadan lah. Kita baru berlalu tuan-tuan Ramadan, bulan yang mana Nabi SAW aminkan doa Jibril. Kita baru je lepas kan. Ada 3 doa. Salah satu doa Jibril tu, waktu Nabi SAW naik atas mimbar, Nabi sebut amin 3 kali kan. Salah satunya Jibril alaihi salam berkata, raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Malanglah, rugilah, celakalah bagi seseorang hamba yang mana bertemu dengan Ramadan habis, summan salakha falam yughfar lahu, tapi dosa dia banyak lagi, tak diampunkan lagi. Maka Jibril kata malang, rugi. Maka Nabi sebut amin. Nabi aminkan doa Jibril alaihi salam. Jadi bulan Ramadan baru lepas tuan-tuan. Dan beberapa peristiwa berlakulah tuan-tuan. Antaranya raya terkejut tuan-tuan. Tuan-tuan terkejut raya tuan-tuan. Terkejut. Ada banyak tempat tuan-tuan tengah semayang tarawih tuan-tuan. Mereka tak tengok TV, tengah semayang tarawih. Ada yang 4 rakaat dah kat tempat bayi pak saya di Penang. Dah 4 rakaat dah. Lepas tu tiba-tiba imam Allahu Akbar, pening semua jemaah tuan-tuan. Baru 4 rakaat. Di Sabah Sarawak pun banyak jadi tuan-tuan. Pasipor jadi lagu tu. Saya pun terkejut tuan-tuan, sebab saya nak beraya di Kedah. Nak balik Serdang lah tuan-tuan. Cadangnya nak balik hari Isnin, nak buka puasa dengan mak mentua. Malam tu raya tuan-tuan. Saya tak jadi tuan-tuan raya kat sini tuan-tuan. Memang terkejut lah tuan-tuan. Tapi macam mana boleh jadi lagu tu tuan-tuan? Dia mudah aja. Asalnya kita punya hisab ni, kita guna kaedah yang lama. Kaedah yang diperkenalkan di Istanbul, Turki. Dia adalah bacaan di berapa darjah tuan-tuan, terbit anak bulan tu. Jadi dengan kiraan dulu, kita akan nampak anak bulan, iaitu puasa pada hari Sabtu, tapi puasa kita hari Ahad, dan akan raya pada hari Isnin. Siapa yang ada 2 kalender kan dalam handset, adik saya adalah kalender hak lama tu, memang raya hari Isnin tuan-tuan, dan puasa hari Sabtu. Kalender lama tu menggunakan kaedah hisab 100 tahun dahulu yang diperkenalkan oleh Istanbul, Turki. Jadi negara kita untuk tahun ni yang terbaru ni lah, dia buat kaedah lain tuan-tuan. Kononnya kaedah terbaru ni lebih tepat dan lebih jitu lah tuan-tuan. Tetapi jiran kita Indonesia, Thailand, Brunei tak guna kaedah baru kita tu. Kita je pakai tuan-tuan. Dan terbukti tuan-tuan, kaedah baru kita ni tak dapat menandingi kaedah kiraan hisab dulu. Buktinya tuan-tuan, waktu raya tu di Langkawi dan di Labuan nampak anak bulan. Kita bukan ikut Indonesia tuan-tuan, tu jangan silap. Banyak orang ingat kita ikut Indon, salah tu.
Kita tak ikut Indon, kita tak ikut Brunei. Kita nampak tuan-tuan. Pasal di Langkawi nampak, dan di mana? Di Labuan nampak. Okey lagi tuan-tuan. Tuan-tuan ingat dulu tahun 80-an, saya umur tak ada lagi kot, yang Perak Raya tuan-tuan. Tuan-tuan ingat? Tahun bila Perak Raya? 83 Sultan Derih betul tu kan. Perak Raya, Kedah tak raya tuan-tuan. Itu lagi sakan tuan-tuan. Itu puncanya pasal tentera laut nampak tuan-tuan. Jadi Perak percaya, negeri lain tak terima, tak apalah. Itu lagi haru tuan-tuan. Jadi kita raya tak ada kaitan kita ikut Indonesia dan sebagainya. Dia lebih kepada kita nampak anak bulan dan kita nampak. Sedangkan kalau ikut kiraan baru, takkan nampak. Kiraan baru takkan nampak anak bulan pada malam Isnin tu. Rupanya kiraan hisap dahulu tepat. Anak bulan nampak, dan memang nampak. Sebab tu saya tengok ramai dah tuan-tuan orang kecoh, sepupu saya, doktor dan sebagainya, semua dah pakai kecoh. Malah kawan saya jumpa pegawai-pegawai JAKIM di Putrajaya pun, mereka pun sebut benda yang sama. Kemungkinan besar raya hari Isnin. Mereka sebut dah. Sebab tu kita jangan cepat sangat. Ada seorang ustaz tu, dia ustaz apa tu, dia sebut raya hari Selasa, itu ahli falak. Kalau raya Isnin, ahli pelak. Ada ustaz tu tuan. Bukan saya tuan-tuan, Husam, bukan saya. Saya ikut Husam. Jangan silap tuan-tuan. Saya tengok teruk dia kena hentam tuan-tuan. Tuan-tuan tengok di mana, di TikTok memang teruk lah orang bahannya. Bagi saya lah, dakwah kita dalam masjid ni bukan masa lagi kot dulu-dulu kita guna istilah pelang, haram jadah. Saya ingat ini kat luar masjid lah kot. Betul tak? Saya rasa lah mungkin dakwah ni memanglah kita nak buat lawak, kita nak tarik perhatian, tapi mungkin kita kena muhasabah lah kot. Betul tak? Sebab tengok tuan-tuan, bila dia sebut raya, siapa raya hari Isnin ikut ahli pelang. Lah ni raya hari Isnin tuan-tuan. Adakah tuan-tuan ikut ahli pelang? Jadi tuan-tuan, saya ingat kita perlu berhentilah kot dakwah-dakwah yang cara begitu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, jadi poin dia tuan-tuan, sebenarnya kita nampak. Jadi buktinya saya harap mungkin akan datang ni kerajaan kita mungkin betulkan balik. Mungkin kita akan ambil balik kiraan lama tuan-tuan. Sebab itu terbukti lebih tepat. Tapi rugilah kita tuan-tuan. Apa ruginya tuan-tuan? Kita puasa hari Ahad. Jadi adapun Indonesia, Brunei dengan Thailand, mereka puasa hari Sabtu. Apa jadi tuan-tuan? Yang tepatnya puasa hari Sabtu tuan-tuan. Yang jadinya silapnya, kita punya malam ganjil dia bertukar tuan-tuan. Itu kena berhati-hati tu. Malamnya kita sangka malam 21, rupanya malam tu 22 dah. Itu dia lari. Sebab tu kita kena cari Lailatul Qadar tu pada malam ganjil dan malam yang bukan ganjil, takut tersilap. Saya ingat lama dah tunggu Haji Sabran pun sebut benda yang sama, takut tersilap. Jadi kita tahu ni jadi tuan-tuan, malam 21 rupanya malam 22 dah. Pasal kita apa? Kita nak puasa kaedah baru, bila nak raya kaedah lama. Tuan-tuan, sebab raya cepat. Jadi tunggang terbalik tuan. Tapi tak apa tuan-tuan, tuan-tuan tak perlu qada. Sebab kita ijtihad, betul tak? Jadi 29 tak apa. Dia jangan puasa 28 je. Puasa 28 kena qada lagi sehari. Contohnya kita puasa baru 28 hari, lepas tu kita pergi negara yang dah raya. Contohnya lah, kita puasa 28 hari, lepas tu kita pergi negara yang dah raya. Jadi kita tak boleh puasa dah sana. Kita kena qada tuan-tuan. Dia macam tu. Sebab puasa paling common 29. Jadi kita tak perlu lah qada tuan-tuan. Cumanya lebih tepatnya gitulah tuan-tuan. Kita punya Lailatul Qadar tu dia lari lah tuan-tuan. Jadi kita ingat Lailatul Qadar malam 21. Tiba-tiba malam 22 kita tengok matahari dia terbit lemahnya. Oh, malam tu 23 lah tuan-tuan. Malam genap lah. Baik, jadi gitulah tuan-tuan. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, berkenaan dengan habis Ramadan, kita nak tengok amalan kita diterima oleh Allah ataupun tak. Dia ada tanda dia tuan-tuan. Dia ada tanda amalan itu diterima ataupun tak diterima. Dia ada tanda dia. Jadi tuan-tuan, kita di bulan Ramadan, saya kagum, saya tengok Datuk Muhammad selalu post di Facebook, di WhatsApp. Malam-malam saya tengok Imam Nasir dengan ada imam apa lagi, kita punya yang taranum kita tuan-tuan apa, bertadarus malam-malam. Bagus tuan-tuan. Tadarus tu adalah sunnah Nabi. Tuan-tuan buat tu cukup bagus. Nabi SAW bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Tiap-tiap bulan Ramadan Nabi bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Jibril baca, Nabi kemudian Nabi baca. Dan Jibril betulkan bacaan Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok wahyu yang pertama turun surah Iqra kan, 1 hingga 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan terusnya tuan-tuan. Tapi Iqra ni duduk juzuk 30 tu.
Duduk belakang tuan-tuan. Padahal dia mula-mula turun. Yang kedua turun, ya ayyuhal muzammil ke mudassir, macam itulah. Mudassir pula turun. Tu ya ayyuhal muzammil ni duduk juzuk 29. Jauh tuan-tuan. Yang mula-mula Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa. Jadi An-Nisa Madaniyah tuan-tuan, turun di Madinah, tapi dia duduk di depan. Macam mana susun jadi macam tu tuan-tuan? Lepas tu siapa bagi nama tuan-tuan? Nama tu surah Fatihah lah, surah Baqarah lembu betina lah, surah Nisa perempuan, surah Maidah hidangan, surah An-Nahlu lebah, surah Namlu semut, Al-Fil gajah. Siapa bagi nama-nama ni? Jadi pandangan yang paling kuat, yang pertama sepakat semua, yang susun Al-Quran ini adalah daripada Allah melalui Jibril tuan-tuan. Pada bacaan yang terakhir tu. Kan Rasulullah SAW waktu Rasulullah nak wafat, Ramadan yang terakhir tu Rasulullah khatam 2 kali dengan Jibril. 2 kali khatam. Masa itu bacaan yang terakhir tu yang kata bacaan terakhir tu. Waktu nak kumpulkan Quran mesti berdasarkan susunan bacaan terakhir. Yakni Nabi SAW dengan Jibril pada Ramadan yang terakhir 2 kali khatam. Dan Jibril yang meletakkan nama surah tu. Dan malah sebahagian surah ada banyak nama. Lagi banyak nama menunjukkan kehebatan surah tu. Macam surah Al-Fatihah, dia ada 20 nama tuan-tuan, menunjukkan dia yang paling hebat. Boleh lah. Jadi tuan-tuan, Jibril yang susun. Kemudian tuan-tuan, Jibril alaihissalam bertadarus dengan Nabi SAW. Jadi malam Ramadan saya tengok tuan-tuan bertadarus, bagus tuan-tuan. Itu sunnah Nabi lah. Bila baca, kemudian kawan ni baca. Betul kan kalau ada yang silap kan? Tadarus. Baik, jadi tuan-tuan, bulan Ramadan kita buat banyak kebaikan lah. Siang kita puasa, malam kita tarawih, kemudian kita tadarus. Ramai yang tahajud tuan-tuan. Ada yang khatam Quran sekali, ada yang khatam 2 kali, ada yang khatam sampai 3-4 kali ada tuan-tuan. Jadi banyak ibadah yang kita buat tuan-tuan. Bulan Ramadan bulan ibadah. Maka timbul dalam hati kita, macam mana kita nak tahu amal ibadah kita tu Allah Ta'ala terima? Sebab kita ni bila masuk Ramadan, kita masuk Rejab kita doa kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, dia sebut para sahabat dengan tabi'in ni doa 6 bulan tuan-tuan sebelum. Lagi awal lagi tuan-tuan. 6 bulan sebelum Ramadan doa dah. Kita doa bulan Rejab, baguslah tuan-tuan. Kalau sahabat Nabi dengan tabi'in ni 6 bulan sebelum tu punya semangat. Doa dia, Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepada aku. Wa tasallamhu minhu mutaqabbalah, dan amal-amalku di bulan Ramadan terimalah. 6 bulan sebelum Ramadan doa dah. Punya nak Ramadan tuan-tuan. Bila habis Ramadan, 6 bulan sahabat Nabi doa, diterima amalan. Allah tuan-tuan, kadang-kadang tang sini saya tengok diri saya lah tuan-tuan. Nak kata kita dengan para sahabat ni jauh tuan-tuan. Jauh. Tuan-tuan tengok contoh lah. Kita hadis Nabi istighfar sehari 100 kali. Nabi mana ada dosa tuan-tuan? Nabi istighfar sehari 100 kali. Sama ada astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi istighfar 100 kali sehari. Sedangkan Nabi tak ada dosa. Jadi ulama bincang, pasal apa Nabi minta ampun sedangkan tak ada dosa? Kata Ibnu Battah, ulama hadis, dia sebut, dia kata apa? Sebab Nabi ni lah orang yang paling kuat ibadah dia. Dia istighfar tu takut ada kekurangan dalam ibadah dia. Punya tawaduk tuan-tuan. Punya tawaduk tu. Saya pernah sebut kat tuan-tuan kan. Nabi yang membina Kaabah tuan-tuan, mendirikan Kaabah, Nabi apa? Ibrahim kan. Jadi dia khilaf lah siapa yang mula membangunkan Kaabah. Ada kata Nabi Ibrahim, ada kata Nabi Adam. Tapi pandangan paling kuat mungkin Nabi Adam lah. Lepas sebab dalam Quran sebut inna awwala baitin wudi'a lin-nas lilladzi bakata barakah. Rumah yang pertama didirikan untuk ibadah di Mekah. Jadi Nabi Ibrahim beribadah dah, Nabi Idris beribadah dah di Mekah. Nabi Adam yang dirikan. Kemudian Kaabah tu dia runtuh sebab banjir zaman Nabi Nuh kan, banjir, tinggal lokokan tanah. Sebab tu dalam Quran sebut Nabi Ibrahim yang tinggikan balik binaan dia. Wa idh yarfa'u Ibrahim. Yarfa' maksud dia mendiri, meninggikan binaan. Binaan tu dah ada dah, ditinggikan. Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni alaihi salam, Allah perintahkan bina Kaabah tuan-tuan. Kaabah ni mulia lah tuan-tuan, lebih mulia daripada semua masjid yang ada atas muka bumi ni. Kaabah atas tu ada Baitul apa?
tempat malaikat Baitul Ma'mur, malaikat tawaf. Allah perintahkan pada Nabi Ibrahim Khalilullah ni, kekasih Allah, dirikan Kaabah. Allah perintahkan. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ismail tolong. Nabi Ismail AS tolong bina Kaabah. Yang menariknya tuan-tuan, bila dah siap bina Kaabah, apa kata Nabi Ibrahim? Bila dah siap bina Kaabah, apa Nabi Ibrahim kata? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahu akbar tuan-tuan. Makna dia apa? Ya Allah, terimalah amalan kami. Tuan-tuan, ni Nabi Ibrahim tuan-tuan. Khalilullah, kekasih Allah. Ini Nabi yang Allah wahyukan pada dia buat Kaabah. Buat Kaabah. Rasul lagi. Tapi dah siap buat. Ya Allah, terimalah ya Allah. Punya rendahnya diri tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita boleh muhasabah. Rasulullah lepas sembahyang tuan-tuan, Rasulullah sebut apa? Astaghfirullah kan? Banyak kali astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Risau kot ada kurang dalam sembahyang. Kita boleh cek diri kita tuan-tuan, bagaimana kita diisi Allah. Orang yang dekat dengan Allah ni tuan-tuan, dia risau kot amalan ada kurang tuan-tuan. Risau. Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni bila siap bina Kaabah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan ni, buat Kaabah ni terimalah pahala ni. Innaka antas samiul alim, engkau lah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa tu rendah diri tu. Rendah diri, maksud dia lagi beramal, lagi rendah diri tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan. Para sahabat Nabi tuan-tuan, bila habis puasa Ramadan, 6 bulan mereka doa. 6 bulan setelah Ramadan doa. Terima amalan di bulan Ramadan. Takut ada yang Allah Ta'ala tak terima. Punya rendah diri tuan-tuan. Hati ni rendah diri pada Allah. Tak apa tuan-tuan. Kemudian, apa tanda amalan kita diterima? Jadi kita nak tengok Ramadan, kita buat macam-macam ibadah tuan-tuan. Jadi kita nak tahu apakah tanda amalan itu Allah Ta'ala terima. Baik, kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, dia sebut, apabila Allah Ta'ala menerima amalan seseorang hamba, Allah Ta'ala terima lah. Amalan yang saya buat ke, tuan-tuan buat ke, siapa-siapa buat, kalau Allah Ta'ala terima, dia ada tanda dia. Tanda dia apa? Kalau Allah Ta'ala terima amalan seseorang hamba, maka Allah Ta'ala akan berikan kepadanya taufik untuk terus melakukan kebaikan. Dia macam tu. Istiqamah lah tuan-tuan. Mana dia? Sebab tu ada kata ulama sebut, sawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Pahala ataupun tanda amalan kita diterima ni adalah kebaikan setelah dia. Pahala satu kebaikan yang kita nak tengok lah tuan-tuan, dia diterima oleh Allah adalah kebaikan setelah dia. Faman amila bi hasanatan, siapa yang buat satu kebaikan, siapa buat satu ibadah, summa atba'ha ba'du bi hasanatin, kemudian dia buat lagi kebaikan tu, dia sedekah, kemudian semangat lagi nak sedekah. Bulan puasa, dia semangat puasa, habis puasa dia semangat puasa 6 tuan-tuan. Ada tanda tuan-tuan puasa 6 tu. Tuan-tuan dah mula ke belum puasa 6? Belum gini. Saya pun belum tuan-tuan. Buat banyak sangat rumah terbuka tuan-tuan. Jadi kita makan dululah. Tengok isu lah kot tuan-tuan. Kita dah isu kerja boleh lah puasa tuan-tuan. Betul tak? Kalau tak kerja ni orang panggil sana panggil tuan-tuan, kita makan dululah. Nanti kita, tak apa dia angui banyak, dia muasak tuan-tuan, dia luas. Ikut tuan-tuan lah. Yang penting kita cubalah tuan-tuan. Jadi siapa semangat dah habis puasa Ramadan, semangat lagi tuan-tuan dia puasa 6. Siapa yang bulan Ramadan dia tadarus, habis Ramadan semangat lagi baca Quran. Paling kurang bacalah Al-Mulk sebelum tidur, betul tak? Semangat lagi nak baca Quran. Dia kebaikan tu dia terbawa-bawa tuan-tuan. Kebaikan di bulan Ramadan tu dia terbawa di luar Ramadan. Bulan Ramadan kita sembahyang tarawih kan. Habis Ramadan kita terbawa. Tarawih tak ada lah tuan-tuan. Jangan buat tarawih pula tuan-tuan. Cik buat tarawih pula semangat. Tarawih tak ada. Tapi witir. Dalam mazhab Hanafi wajib witir. Dia bukan fardu, wajib. Wajib ni maksud dia dalil dia bukan bagi pandangan dia lah. Bagi kita wajib fardu sama. Tapi dalam mazhab Hanafi dia lain sikit lah. Wajib ni dia benda yang tak ijma'. Dia panggil wajib, ijma' dia panggil fardu. Tak apa. Tapi yang pentingnya dalam mazhab Hanafi, tak sembahyang witir berdosa. Macam tu tuan-tuan. Tak sembahyang witir berdosa. Makna dia sebab Nabi SAW tak pernah tinggal witir. Sama ada dalam perjalanan ke bukan perjalanan ke, Nabi SAW tak pernah tinggal witir. Memanglah sembahyang sunat yang paling afdal adalah sembahyang sunat ba'diyah qabliyah.
Ini dalam mazhab kebanyakan ulama lah. Maksud dia yang mengiringi tu kan, sebelum apa? Sebelum zuhur kan 4 ke 2 ke, sebelum zuhur asar 4 ataupun 2, dia boleh 4 ataupun 2 kan. Lepas maghrib 2, lepas sebelum isyak 2, qabliyah ba'diyah tuan-tuan. Tapi dalam perjalanan sunnah kita tinggalkan. Sunat tuan-tuan. Dalam perjalanan kalau tuan-tuan pergi KL, tuan-tuan berhenti, tuan-tuan dah semayang 2 ataupun tuan-tuan dah jamak qasar kan, jangan pula semangat pergi buat ba'diyah pula tuan-tuan. Tak payah tuan-tuan. Pasal Nabi memang Nabi SAW tinggal dalam perjalanan untuk memudahkan tuan-tuan. Siapa yang dia rasa dia nak buat juga ba'diyah, lebih baik dia semayang 4. Ada ulama tegur, antaranya Ibnu Umar, dia tegur. Dia tengok ada orang semayang kasar, dia buat zuhur 2, lepas tu dia semayang ba'diyah pula. Kata Ibnu Umar, lebih baik semayang 4 tadi. Jadi sunnahnya kalau dah semayang 2, sebab semayang 2 tu nak mudahkan perjalanan kita. Betul tak? Kita berhenti kan semayang 2 ke, semayang ataupun tuan-tuan nak jamak kasar ke, dah buat 4, tuan-tuan afdalnya tuan-tuan teruskan perjalanan, tak perlu pada ba'diyah dan qabliyah. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, semayang witir Nabi tak tinggal walaupun dalam perjalanan. Jadi tuan-tuan, kita bawa lah semangat tu. Betul tak? Semangat tu. Semangat di bulan Ramadan dulu tu, kita bawa witir ni paling banyak sebelah. Paling sikit 1 tuan-tuan. 1 je tuan-tuan. Kita bawa tuan-tuan kebaikan tu di luar tu. Ada semangat lagi. Memang kadang-kadang setengah orang fikir 1 baik tak payah semayang. Ada orang lebih fikir lagi. Ada orang tuan-tuan, paling koman biarlah 3. Bukan tak boleh, tapi kadang-kadang 3 tu tak buat. Betul tak kan? Kita nantilah 3 sampai sudah tak buat. 1 rakaat yang kita nampak remeh ni tuan-tuan, kalau setahun kita buat 365 rakaat. Betul tuan-tuan? Sehari 1 rakaat, setahun 365 rakaat. 1 rakaat berapa kali sujud? 2 kali. Kan ada seorang sahabat Nabi, dia minta, dia tolong Nabi SAW, sediakan keperluan Nabi SAW, sediakan keperluan dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW kata, mintalah. Yang ni minta Nabi berdoa untuk dia. Mintalah Nabi berdoa dia untuk dia. Dia kata, ya Rasulullah, doalah supaya aku ni menjadi jiranmu ataupun temanmu di syurga, dekat dengan Nabi dalam syurga. Bagus permintaan dia kan. Daripada orang yang ada pernah orang tolong Nabi. Ada sebelum tu ada kisah ada orang dia tolong Nabi, macam-macam keperluan Nabi. Nabi kata, mintalah pada aku. Dia minta harta tuan-tuan. Dia minta yang ni lah, minta tu. Ni orang Badawi tuan-tuan. Dia minta ni macam-macam. Dia minta harta, bukan minta Nabi doa untuk dia. Dia minta harta. Sampai Nabi tegur. Nabi kata kan lebih baik kisah orang tua tu kan, yang tolong Nabi Musa tu, jiran Nabi Musa AS. Kan lebih baik jadi macam tu. Nabi ceritakan yang Nabi Musa waktu nak keluar pada Mesir tu kan gelap kan, gelap. Iya, gelap. Dan Nabi Musa tak tahu pasal apa, tapi Nabi Musa sedang ada benda yang tak kena. Sebab tak dapat, gelap tuan-tuan, tak jumpa jalan, sesat, gelap gelita. Maka Nabi Musa kata, mesti ada benda tak kena ni. Nabi Musa tanya pada orang Bani Israel, dia pun tak tahu. Tanya pada orang tua-tua dia pun baru tahu. Apa dia? Nabi Yusuf sebelum dia meninggal, dia bagi tahu lah, nanti hampa Bani Israel semua akan tinggalkan, semua Bani Israel akan tinggalkan Mesir. Jangan tinggal aku kat sini ya, bawa sekali. Maksud dia gali balik kubur tu. Cerita ni sahih tuan-tuan, gali balik kubur tu. Jadi bila nak gali, itu janji Nabi Yusuf. Kita jangan buat macam tu pula tuan-tuan. Jangan pesan kat anak-anak dia berpindah Kuala Lumpur ni bawa lah apa sekali. Tak payahlah tuan-tuan. Ni cerita Nabi Yusuf ni khususiat dia. Wahyu yang Allah Ta'ala bagi nanti ribu-ribu tahun nanti Mesir ni dikuasai oleh Firaun yang jahat. Bumi jadi bumi yang penuh dengan kejahatan. Jadi Nabi Yusuf tak mau duduk di situ, sebab Nabi-Nabi ni hidup di kuburnya dan ibadah. Ini terganggulah tuan-tuan. Jadi Nabi Yusuf nak bawa jenazah dia ke Palestin sekali. Dia nak ikut sekali. Ni Tok Wan Neighbor lah Nabi Yusuf ni, 1000 tahun lepas ni, bawa sekali ke Palestin. Siapa pun tak tahu kubur dia. Punya teruk Bani Israel tuan-tuan, betapa tak hormatnya pada Nabi, sampai dia pun tak ambil tahu pun kubur Nabi Yusuf kat mana. Yang tahu hanya seorang tua. Orang tua ni je tahu, orang tua perempuan. Tapi Nabi Musa tanya, kat mana? Orang tua ni kata, tak boleh, hang kena doa dulu supaya aku jadi jiran hang dalam syurga. Nabi Musa keberatan nak doa kan. Yalah, hang tahu pasal kubur Nabi Yusuf, ikut, betul tak kan? Takkanlah dapat kedudukan sama dengan aku dalam syurga kan, jadi jiran. Keberatan lah. Tapi Allah wahyukan kepada Nabi Musa doa. Kerana ilmu tuan-tuan, itu nilai ilmu. Ilmu ni nilai dia sangat besar. Orang lain tak tahu, tapi ilmu tu ada. Hormat daripada Nabi Yusuf. Kerana sayang dan hormat pada Nabi Yusuf, dia tahu di mana kubur Nabi Yusuf AS. Bila Nabi Musa berdoa, ni Nabi cerita ni, baru dia bagi tahu kubur Nabi Yusuf rupanya dalam tasik tuan-tuan.
Terpaksalah dia pertimbang luayang tuan-tuan, betul bergali ambil jasad, barulah malam jadi terang macam siang. Baru dia dapat bergerak. Tak apa tuan-tuan. Sahabat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, dia minta pada Nabi, baguslah. Doa supaya nak jadi teman Nabi. Tuan-tuan tahu Nabi Muhammad SAW kedudukan dia paling tinggi. Lebih tinggi daripada Nabi Musa lagi, lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim AS. Paling tinggi. Jadi bila minta jadi jiran Nabi, tinggi tuan-tuan. Tinggi, setinggi-tingginya tuan-tuan. Maka Nabi SAW pun kata kat dia, au ghairu dhalik, minta lain aku. Tinggi sangat tu. Tapi kata sahabat ni, tak maulah, aku nak yang tu juga. Nak yang tu juga. Maka Nabi SAW pun doa untuk dia. Tapi Nabi kata, fa inni ala nafsika bikasratis sujud, aku doa juga, tapi hang tolonglah diri hang banyakkan sujud. Lagi banyak sujud, lagi tinggi darjat dalam syurga. Tuan-tuan sembahyang witir sehari 1 rakaat, walaupun orang kata buat apa satu, 1 rakaat 2 kali sujud. Kalau setahun dah 730 kali sujud. Jadi tuan-tuan bawa tuan-tuan semangat tu. Lepas sembahyang ba'diyah isyak, buat 1 witir tuan-tuan. Betul tak? 1 witir. Kalau semangat, buat 3. Terpulang tuan-tuan. Yang penting kalau rasa malas, buat 1. Kalau rasa malas sangat, sembahyang duduk tuan-tuan. Kadang orang fikir, sembahyang duduk baik, tak sembahyang. Okey lah sembahyang duduk. Sembahyang sunat kan boleh duduk. Padahal langsung tak sembahyang. Baik, jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ada semangat tu, masih ada semangat tuan-tuan, tuan-tuan buat baik, tuan-tuan semangat lagi nak teruskan kebaikan tu. Kata ulama, fadzalika alamatun ala qubuli hasanatil ula, itu tandanya amalan yang kita buat dulu Allah terima. Itu tanda dia tuan-tuan. Jadi kita boleh cek diri kita lah tuan-tuan, masih semangat ke tak semangat tuan-tuan. Nanti kita boleh tengok puasa 6 tuan-tuan, ni puasa 6. Tuan-tuan semangat puasa 6 tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan semua semangat. Tapi iyalah, kita banyak lagi kekangan. Esok boleh kot mula tuan-tuan. Bolehlah pelan-pelan. Tuan-tuan tak buat terus pun tak apa. Buat, kita buat, tidak betul selang pula. Tak semestinya berterusan. Sebab Nabi SAW sebut, man sama Ramadan, siapa puasa bulan Ramadan, summa atba'u bi sittin min Syawal, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, fa ka'annama samaddah, seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Jadi tuan-tuan, antara hikmah dia tuan-tuan, orang yang puasanya diterima ni, dia rindu tuan-tuan nak puasa lagi. Allah Ta'ala terima, dia semangat lagi nak puasa tuan-tuan. Jadi puasa 6 tu menjadi kayu ukur tuan-tuan. Sebab tu dalam hadis sebut, orang yang puasa ni dia gembira 2 kali gembira kan. Dia saim farhatan, orang yang puasa ni dia ada 2 kegembiraan. Farhatun hina yuftir, kegembiraan waktu berbuka. Maknanya tuan-tuan berbuka ni makan okey sikit tak apa, boleh tak? Masaklah apa? Nyok-nyok bakar ke, ikan nyok-nyok bakar ke, nasi Arab kambing ke. Sungguh tuan-tuan, bagi kita seronok berbuka tuan-tuan, sungguh. Tuan-tuan tengok zaman Nabi SAW, zaman Nabi memang makanan kurma tu nak makanan yang okey lah tuan-tuan. Bubuk harisah kan yang Nabi suka tu. Jadi tak salah kalau tuan-tuan berbuka, tuan-tuan masaklah sedap-sedap. Betul tak? Supaya nanti tuan-tuan nak berbuka, tuan-tuan seronok. Betul tak? Seronok. Tapi janganlah bila kita lapang tuan-tuan, biasanya kita nak beli semua. Betul tak? Kita rasa macam semua boleh makan. Pasal nak tuan-tuan? Itu bila lapang. Itu saya, tuan-tuan kalau pergi kedai tuan-tuan, kalau tuan-tuan lapang, semua benda tuan-tuan beli tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi kedai motor, tuan-tuan tengah lapang, motor yang tuan-tuan tak mampu beli pun tuan-tuan beli tuan-tuan, pasal lapang. Sebab tu tuan-tuan, ni psikologi tuan-tuan lah. Tuan-tuan agak-agak tuan-tuan nak pergi mana-mana, bagi makan kenyang tuan-tuan. Baru kita rasa tengok benda, kita keinginan tu kurang tuan-tuan. Yang pertama, orang puasa berbuka dia seronok. Jadi bila puasa tu tak salah kita masak yang sedap-sedap lah, tapi jangan sampai tahap membazir lah. Itu yang pertama. Kemudian wa farhatun hinna yalqa rabbah, kegembiraan waktu dia bertemu dengan Tuhannya, waktu dia mati nanti tuan-tuan. Itu orang yang berpuasa. Baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, orang pernah tanya kepada Imam Bishr bin Haris Al-Hafi. Dia ulama sufi terkenal tuan-tuan, Bishr bin Haris Al-Hafi. Nama dia pun Al-Hafi tuan-tuan, Bishr bin Haris Al-Hafi. Ni ulama ni kalau tuan-tuan buka dalam buku tasawuf, nama dia mesti ada. Zuhud tuan-tuan, zuhud dan sangat-sangat apa? Sangat-sangat bertakwa pada Allah tuan-tuan. Bishr nama dia lah, bin Haris Al-Hafi. Al-Hafi tu maksud dia yang tak berkasut. Pasal dia tak pakai kasut.
Memang dia tak pakai kasut. Dia kawan pada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia jalan memang tak pakai kasut, tuan-tuan. Zuhud. Tapi tuan-tuan, jangan kita nak tiru Bishr al-Hafi, kita tak pakai kasut. Sebab apa tuan-tuan? Bishr al-Hafi ni duduk di mana? Dia duduk di Baghdad. Sana padang pasir, tuan-tuan. Kita di Malaysia, tuan-tuan, kita segala paku, kayu semua ada, tuan-tuan. Tak pakai kasut, sakit kot. Yang itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, dalam mazhab mereka Hanafi ni, kalau pijak najis, kemudian tuan-tuan pijak pasir tanah, kemudian tanah tu boleh membersihkan. Itu mazhab mereka, tuan-tuan. Boleh lah. Kita tak boleh. Kita najis mesti dengan air, tuan-tuan. Sesuai kita. Allah Ta'ala jadikan sesuai, tuan-tuan. Kita ni banyak ayam, betul, tuan-tuan. Mereka duduk padang pasir, kurang ayam. Eloklah mazhab mereka lagu tu. Jadi mereka kalau terkena najis, kalau mereka buang najis tu dan mereka gesek-gesek ke tanah, tanah boleh membersihkan najis. Boleh lah, itu pegangan mereka. Jadi padalah kalau mereka tak pakai slipper pun, tuan-tuan, tak pakai kasut, mereka jalan atas apa? Atas debu. Kan debu kan bersih, boleh tayamum kan? Mereka jalan atas debu, tuan-tuan. Pasir kan berdebu. Mereka jalan atas pasir yang boleh bertayamum dengan dia, tuan-tuan. Tak apalah, tuan-tuan. Bishr al-Hafi ni terkenal lah, seorang yang sangat zuhud dan sangat soleh. Dan tuan-tuan boleh apa? Tengok nama dia dalam mana-mana kitab. Orang pernah tanya Bishr al-Hafi berkenaan orang yang mana semangat beribadah di bulan Ramadan, tuan-tuan. Bulan Ramadan kuat ibadah, tuan-tuan. Ada tak, tuan-tuan, orang yang mana bila masuk Ramadan kita nampak dia, lepas tu kita tak nampak dia dah? Ada? Kita ada? Ada, no? Ada. Tuan-tuan, saya tak tahulah masjid Rahmaniah ni, saya tak main, tuan-tuan, bulan Ramadan kan. Tuan-tuan buat tadarus, bagus, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, saya sembahyang di masjid tinggi. Jadi saya boleh tengoklah, tuan-tuan. Kalau malam petang, kalau di negara Arab, tuan-tuan, di Yaman ke, di Turki ke, di Baghdad ke, di Mesir ke, malam paling ramai malam 27. Malam 27 malam yang paling ramai. Macam kita sayanglah, tuan-tuan. Kita sangka malam 27, malam 28 rupanya. Itu dah jauh sehari, tuan-tuan. Tak apalah. Jadi, tuan-tuan, apa dia, malam 27 paling ramai. Sampai kalau di Yaman, negara Arab ni, kadang-kadang masjid mereka luas. Mereka akan sembahyang tarawih, sembahyang 20 rakaat. Mekah Madinah pun 20 rakaat. Jadi, tuan-tuan, sembahyang tarawih, dah habis tarawih, tuan-tuan, mereka akan duduk dengan anak-anak mereka tadarus. Kadang siap bawa makanan. Sampai bila? Sampai pagi, tuan-tuan. Tak balik Dia tengok di negara-negara Arab, malam 27 malam macam perayaan, tuan-tuan. Mereka ibadah sungguh. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab malam 27 malam yang sangat diharapkan, malam Lailatul Qadar. Sebab ada seorang sahabat Nabi, dia bersumpah lagi Lailatul Qadar lah malam 27. Ada sahabat Nabi. Tapi pandangan paling kuat Lailatul Qadar ni dia bertukar-tukar pada 10 malam terakhir lah. Itu pandangan yang paling kuat. Tapi ada sahabat Nabi antaranya adalah Ubay bin Ka'ab. Yang baru berlalu ni Lailatul Qadar malam apa? Kita tu lah dah lari sikit, kita tak tahu. Kita lari sikit. Malam 22 no? Boleh jadilah. Saya tak tengok matahari, tuan-tuan. Jadi siapa yang tengok matahari ataupun tuan-tuan yang ibadah, tuan-tuan rasa dia tanda Lailatul Qadar yang paling kuat lah, tuan-tuan. Yang paling kuat tanda Lailatul Qadar ni kita tahu nombor satu melalui mimpi. Mimpi. Ada sahabat Nabi mimpi, dia nampak Lailatul Qadar dan bagi tahu pada Rasulullah iya kan. Ada. Ini mimpi paling hebat. Rasulullah juga pernah bermimpi. Rasulullah tengok Jibril alaihi salam turun dan diiringi dengan para malaikat. Tanazzalul malaikatu war-ruh kan. Malaikat turun dengan roh. Roh tu Jibril. Nabi SAW mimpi malam tu nampak malaikat daripada langit turun dan Jibril alaihi salam. Tapi persoalannya pasal kita ni tak pernah mimpi. Saya tanya diri saya lah, tuan-tuan. Dia mimpi ni, tuan-tuan, dia cerminan diri kita. Saya ada beli satu buku. Buku tu dia bagi 70 amalan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak zikir-zikir, tuan-tuan. Punya banyak saya buat, tuan-tuan, tapi sampai hari ni tak bertemu lagi, tuan-tuan. Dia bukan masalah amalan tu. Dia jiwa kita, tuan-tuan. Jiwa kita sebenarnya. Sebab tu Dr. Ali Jumaah, Mufti Mesir dulu kan, dia sebut sebelum tu dia tak pernah mimpi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah. Sampailah dia baca buku berkenaan dengan Nabi ni, buku sirah berkenaan dengan Nabi ni, lebih 10 buku. Baca buku tentang Nabi Muhammad SAW, lebih 10 buku ataupun 30, saya tak ingat, tuan-tuan. Sehingga kan Nabi tu dekat di hati dia. Nabi tu dekat di hati dia.
Selepas dia khatam 10 buku, selalu jumpa Nabi SAW. Kerap mimpi jumpa Nabi SAW. Makna dia bagaimana Nabi dalam hati kita. Itu penentu tuan-tuan. Jiwa tu. Maksudnya dalam buku amalan tu. Bagaimana kita bila beramal hati kita tu. Sebab tu mimpi tuan-tuan. Dia cerminan kita tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak agak-agak kita ni baik ke tak baik, suci ke tak suci diri kita, tuan-tuan tengok kita mimpi lagu mana. Betul tuan-tuan. Sebab Nabi SAW tuan-tuan dia sebut, akhir zaman nanti tuan-tuan, yang tinggal apa? Ar-ru'yah salihah fil manam. Mimpi-mimpi yang baik bagi orang yang soleh. Ini Nabi sebut akhir zaman nanti. Mimpi-mimpi yang sadiqah, yang betul. Tapi tak semua orang dapat. Sebab mimpi itu cerminan kita tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Daripada tuan-tuan bangun, kita celak mata lah tuan-tuan. Kita celak mata sampai kita tidur. Benda apa yang paling banyak bermain dalam fikiran dan hati kita? Yang tu yang kita akan terbawa dalam mimpi nanti. Kalau tuan-tuan sejak tuan-tuan buka mata sampai tuan-tuan pejam, yang paling tuan-tuan rindu cinta ni Nabi Muhammad SAW. Oh, tak pelik lah kalau tuan-tuan duk mimpi selalu. Tapi kalau kita buka mata, pejam mata, nanti kita kepala kita duk ingat apa? Kereta rosak pula. Dia ingat dunia tuan-tuan. Dia ingat dunia. Ish, kurang pula duit ni. Betul tak kan? Ini pasal apa jiran tanam pokok kat tanah aku ni. Oh, duk fikir orang tuan-tuan. Fikir lagu ni betul tak? Haru betul jiran aku ni. Itu dalam kepala kita. Oh, tuan-tuan tak mimpi jumpa Nabi, patut dah tuan-tuan. Sebab tu saya pernah sebut kat tuan-tuan kan. Ada satu orang tu, saya tak ada baca, tak apa aku imam tu. Kita cerita bab Ramadan ni. Ada satu orang tu, dia nak jumpa seorang ulama ni. Dia nak tanya satu soalan. Jauh dia mai. Bila dia jumpa ulama tu, maka soalan ni mudah je. Apakah amalan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi? Sebab kalau tuan-tuan buka buku macam-macam, saya ada buku amalan dia. Saya banyak amal tu, bila tak dapat, baru kita tahu dia bukan sekadar amalan. Jiwa tu. Jadi tuan-tuan, tak apalah. Bila dia tanya kat ulama ni tak jawab. Ulama ni hidang dia makan. Tuan-tuan tahulah, makanan Arab ni tuan-tuan, dia rempah kuat. Betul tak? Makan kambing rempah kuat. Tuan-tuan makan nasi Arab, rempah kuat, kambing lagi. Allah, kadang-kadang panas sampai ke sini. Kadang sorang pun tak ada. Kalau nak ceramah sorang pun tak ada. Banyak sangat makan kambing. Rasa panas tuan-tuan. Tak apalah. Dia makan. Habis makan, ulama ni, syekh ni tak bagi dia ayak. Ayak tak ada. Macam malam ni ayak tak ada. Tuan-tuan bagi saya yang ni je. Boleh minum ke ni tuan-tuan? Dia tunggu ayak tak ada. Lawak. Lawak dia tu. Tu aku boleh minum ni. Tak melawak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ayak tak bagi. Yang tak bagi. Jadi tuan-tuan, tapi dia bagus, dia tak minta. Dia tak minta. Yalah, takkan nak minta kat ulama, syekh dia kan. Dia segan nak minta, tapi dia pelik. Aku main ni nak tanya amalan bertemu dengan Nabi SAW. Tapi yang aku dapat makan sedap, ayam tak dapat. Dia malam tu dia punyalah dahaga. Betul tak? Dahaga tak tahu nak habaq, dahaga sungguh. Dan dia pelik pasal tak dapat apa? Tak dapat ayam. Dia pening, dia fikir ayam pasal dahaga. Lu ingat ayam tu dah dahaga lah. Sampai dia tertidur tuan-tuan. Dahaga tu menghantui dia lah. Tak apalah tuan-tuan. Bila dia tidur, esok pagi sebelum subuh tuan-tuan, dia jumpa syekh tu. Tak ada, dia cakap, syekh tu tanya dulu kat dia. Syekh tu tanya kat dia, dia kata, malam mimpi apa? Syekh tu tanya dia dulu. Dia tak ada bagi tahu, syekh tu tanya dulu. Malam tadi mimpi apa? Oh, malam tadi syekh, saya mimpi hujan yang sangat lebat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia fikir ayam. Tuan-tuan, jiwa dia dihantui oleh ayam. Ayam, aku dahaga. Betul tak kan? Macam ada satu cerita tu kan, nak cari kayu. Tu dia berangan sekali. Punya panjang dia punya angan-angan tuan-tuan. Nak cari kayu sungguh tuan-tuan. Dia termimpi-mimpi tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, siapa yang jiwa dia ni tuan-tuan, betul-betul dia sangat mengharap itu qadar, jiwa dia bersih, dia ikhlas dia, dan jiwa ni sangat-sangat dia rindu kepada itu qadar. Orang lagu ni dia boleh mimpi. Orang lagu ni dia boleh mimpi. Yang ni yang sukar tuan-tuan. Betul tak? Pasal kita hidup di dunia tuan-tuan, kita ni banyak fikir dunia. Saya sebut saya lah tuan-tuan. Dunia tuan-tuan, kita kena mujahadah tuan-tuan untuk kita palingkan ruh kita kepada akhirat. Zujina linnas
Hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir. Manusia ni dihiasi, suka kepada perempuan, betul tak tuan-tuan? Suka kepada anak-anak, suka kepada harta, qanatirin muqantarah, suka pada harta-harta yang banyak, wal khailil musawwamah, kuda-kuda tunggangan yang hebat. Sekarang ni tak ada tunggangan dah tuan-tuan, lah ni kereta lah tuan-tuan, betul tak? Minat Vilfire, minat Alphard, betul tak? Minat kereta mewah-mewah. Tuan-tuan tengok raya baru ni tuan-tuan, sampai saya tak larat tengok Vilfire, betul tak tuan? Penuh kat jalan Vilfire. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ramai orang Melayu kita tuan-tuan, sebelum balik raya sewa tuan-tuan, sewa. Ramai tuan-tuan sewa. Mahal sehari 400. Tapi depa sewa tuan-tuan. Sewa di KL tu depa sewa, bukanlah semua. Tapi yang saya baca berita ramai dah jadi trend depa sewa. Pasal apa tuan-tuan? Bila sewa balik rumah kampung, jiran tengok berjaya nu anak Harun ni tu. Oh dia kan. Velfire dia balik. Oh, ni. Sebahagian orang lah tuan-tuan. Jadi saya tengok tuan-tuan penuh di jalan Velfire tuan-tuan. Orang suka tuan-tuan, betul kita tengok masya-Allah Velfire. Betul, masya-Allah Velfire. Ni nanti naik kereta apa? Ferrari. Ini naik kereta mahal-mahal. Kita suka tuan-tuan benda-benda tu. Kepala kita fikir dunia tuan-tuan. Bagaimana kita nak mimpi bertemu dengan Nabi? Bagaimana kita nak bermimpi bertemu dengan Lailatul Qadar tuan-tuan? Benda yang kita kena muhasabah sama-sama lah. Baik tuan-tuan, tak apalah. Saya nak pergi balik tuan-tuan pada Imam Bishr Al-Hafi tadi tu. Orang tanya dia berkenaan dengan orang yang ini belum seminit kita tuan-tuan. Saya ingat yang jam tu betul kan, yang TV tu. Betul tak? Yang TV, kita ikut TV tuan-tuan. Tak apa. Lebih sikit tak apa, tak apa. Saya masuk isyak ya kita berhenti lah tuan-tuan. Tak apa Imam tu. Lebih sikit tak apa. Jadi tuan-tuan, 8.37. Tentu azan ikut ini ke? Azan ikut jam ni ke? Jam handset berapa dah tu? Jam handset, saya punya jam handset baru 8.37. Betul tak? 37. Jadi tuan-tuan kena adjust sikit lah kot. Dia cepat seminit tu. Biasanya jam handset ni semua sama, tepat. Betul tak? Jam handset semua tepat. Sebab jam handset ni bila tuan-tuan Android, dia tally dengan jam antarabangsa. Saat pun tepat tuan-tuan. Saat pun tepat jam handset. Boleh tak? Betul kata Imam. Sementara nak berjalan dulu kan. Betul, bagi panjang sikit. Baik tuan-tuan, saya habiskan. Jadi orang tanya pada kita lebih sikit, kata Imam Nasir, lebih sikit, seminit 2. Jadi kata apa? Orang tanya pada Bishr Al-Hafi, apa pandangan berkenaan dengan orang bulan Ramadan kuat ibadah. Betul tuan-tuan, bulan Ramadan kuat ibadah. Kalau di Malaysia ni tuan-tuan, biasanya malam pertama tuan-tuan. Malam pertama paling ramai tuan-tuan. Di Malaysia lah, ataupun yang saya nampak lah tuan-tuan. Sampai kita tak tahu dia ni mai pada mana, betul tak? Kita tak pernah tengok muka dia. Malam pertama Ramadan kita tengok, dia ni mai pada mana? Ada rupanya. Lepas tu kita tak jumpa lah. Bila kita nak jumpa dia pula? Nanti 1 Ramadan tahun depan. Itu pun kalau kita hidup lagi, kita mau dihidup lagi tuan-tuan. Jadi ada setengah orang bulan Ramadan ya tuan-tuan. Ada setengah orang 1 Ramadan ya tuan-tuan. Jadi orang tanya Bishr Al-Hafi, apa pandangan dengan orang yang bulan Ramadan kuat ibadah, tapi habis Ramadan dia malas ibadah. Kata Imam Bishr Al-Hafi, bi'sal qaum, itu golongan yang tak baik, golongan yang buruk akhlak dia. Pasal apa? La ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahr Ramadan. Kerana dia tak kenal Allah. Tahu tak? Tak kenal Allah, dekatkan diri pada Allah, buat amalan, cari kasih sayang Allah, keredaan Allah. Dia tak kenal hak-hak Allah melainkan di bulan Ramadan ya. Inna salih, hamba Allah yang betul-betul soleh, alladhi yata'abbad, yang kuat beribadah, wa yajtahid, bersungguh-sungguh, as-sanata kullaha, sepanjang masa. Boleh tuan-tuan Jadi mudah-mudahan segala amal ibadah, bekas-bekas kebaikan yang kita buat di bulan Ramadan, kita boleh bawa dia ke bulan seterusnya, sampailah kita bertemu Ramadan yang akan datang, dan sampailah kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Saya minta maaf kalau kurangan dan sebagainya. Ya. Macam mana? Oh, bertuhankan Ramadan. Okey, agak apa, agak sebagai orang putih kata agak ni apa, kuat jugalah bahasa tu kan. Tak ada lah bertuhankan Ramadan, tapi saya ingat mungkin budaya kot, betul tak kan? Dia macam jadi semangat. Sebab saya pernah jumpa orang, dia tak semayang tuan-tuan. Tak semayang, memang tak semayang dalam hidup dia. Tapi bila semayang apa dia semangat. Ada satu semayang ni, bila kita pergi lambat dia marah. Woi, cepat. Dia duduk soh nombor 1 lagi. Semayang apa tuan-tuan? Dia tak semayang.
Jumaat pun kadang pergi dia tak pergi. Tapi semayang ni dia cukup kalut. Cepat nanti orang ramai nanti. Siap marah hari orang lain tuan-tuan. Semayang apa? Semayang raya tuan-tuan. Semayang raya dia marah orang. Oh cepat nanti tak dan. Padahal dia Jumaat pun kadang pergi kadang tak pergi. Semayang lain pun tak. Pasal apa? Dia taklah bertuhankan semayang raya tu. Tapi budaya, betul tak kan? Semua orang nak pergi awal pakai kemas, betul tak? Ramadan kan budaya kan. Dah jadi trend kan. Jadi ada setengah orang dia ikut trend. Jadi gitulah tuan-tuan, dia semangat dia kurang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mutafariqan bani tafarraqan ma'suma la taj'al minna shaqiyyan wa la mahlan wa turda. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.